Okey, tajuk yang akan kita ketengahkan hari ini adalah transformasi perniagaan anda bersama Tekun. Bersama panel jemputan Encik Muhammad M. Nasiruddin bin Samad, dan saya sangat galakkan anda untuk berkongsi FB Live ini supaya platform petang ini menjadi manfaat untuk masyarakat sekaligus mengeluarkan inisiatif yang dijalankan oleh kementerian serta agensi-agensi di bawahnya. Jangan lupa untuk follow, like, share dan subscribe semua media sosial Protege. Kita ada Facebook, Twitter, Telegram, Instagram dan juga channel YouTube. Okey, topik perbincangan kita pada petang ini adalah transformasi perniagaan anda bersama Tekun Nasional yang akan disampaikan oleh Pegawai Eksekutif Pembangunan Usahawan Tekun Selangor. Okey, izinkan saya kongsikan biodata panel kita dahulu dengan penonton semua. Encik Muhammad Nasiruddin Samad atau lebih mesra dipanggil Encik Nasir merupakan pegawai eksekutif pembangunan usahawan Tekun Selangor dan mempunyai sijil tauliah trainer dari Institut Keusahawanan Tekun Nasional. Beliau bermula sebagai pembantu pegawai dan telah menjawat jawatan pengurus cawangan selama 12 tahun. Beliau juga merupakan seorang yang berjiwa perniagaan kerana beliau pernah berniaga sebagai pemborong mempunyai bisnes online dan kini sebagai content creator di YouTube channel Jiwa Usahawan. Okay, penonton semua bolehlah tune in ke YouTube channel tersebut, Jiwa Usahawan ya. Itulah panel kita yang sangat istimewa hari ini. Kita bawakan khas untuk penonton on air with Protege. Okay, baiklah. Assalamualaikum Cik Nasir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, harap Cik Nasir dan penonton stay safe ya. Kita masih lagi dalam keadaan MCO tapi keadaan ni kita perlu normalisasikanlah dengan norma baru supaya kita tak dapat menjalankan kehidupan kita. Terima kasih Cik Nasir bersama dengan saya pada hari ini bagi program Mobile on Air Protege bersama Sekretariat Protege, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Encik dan penonton semua, sesi ini akan berlangsung selama 1 jam dan anda semua boleh mengemukakan soalan di ruangan komen di mana sekitar 15 minit terakhir sesi ini kita di sini akan menjawab pertanyaan daripada penonton dan anda semua diminta untuk menjawab maklum balas pada pautan yang akan dipaparkan pada ruangan komen pada hujung perkongsian ini nanti. Jadi saya tak nak lengahkan masa, kita mulakan dengan pengisian pada hari ini dengan soalan-soalan yang telah tersedia lah dan kongsikan dan perkongsian daripada panel kita Encik Nasir. Matlamat penubuhan Tekun Nasional adalah untuk menyediakan kemudahan pembiayaan secara mudah dan cepat kepada Bumiputera untuk memulakan dan memajukan perniagaan mereka. Kita mulakan dengan soalan pertama Encik. Di sentuhan Tekun, perniagaan dapat ditransformasikan dengan lebih baik. Apa pandangan Encik? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak Protege kerana menjemput pihak Tekun Nasional live FB petang ni. InsyaAllah, tajuk kita adalah transformasi perniagaan bersama Tekun Nasional. Alright. Okey, kita tengok apa yang boleh kita transformasi perniagaan anda di luar sana melalui Tekun Nasional. Kita tengok sedikit asas penubuhan Tekun sendiri. So Tekun ditubuhkan bagi membantu peniaga dan penjaja-penjaja kecil. Yang dahulunya kita tengok rungutan sukar mendapat modal pembiayaan, sukar mendapat modal pinjaman, mengelakkan peminjam daripada ahlong atau cuti haram. Zaman 80-an, 90-an kita terdedah dengan banyak along dan cuti haram. Kemudian pembiayaan mudah tanpa cagaran golongan B40 untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan. So kalau tengok sejarah kita 1994 resolusi Konvensyen Ekonomi Bumiputera Pulau Pinang telah ditubuhkan Tekun. Kemudian 1995 hingga 1997 Tekun membuat satu projek perintis di Pulau Pinang, Jeli Kelantan dan Besut Terengganu. Kemudian bermulalah 1998 Yayasan Tekun Nasional telah ditubuhkan November 1998 dan bermulanya beroperasi pada seluruh negara
pada 1 Februari 1999 di seluruh Malaysia. Di setiap parlimen di seluruh Malaysia pada masa tu. Inilah sejarah penubuhan kita. Kita tengok objektif. Macam mana cara transformasi tu, kita tengok objektif tekun tu. Yang pertama kita menyediakan pembiayaan secara mikro yang mudah, cepat dan mesra usahawan. So dengan penyediaan yang mikro yang mudah ini, insyaAllah kita cuba membantu para usahawan di luar sana, insyaAllah. Dan yang kedua, menyediakan khidmat bimbingan dan sokongan kepada para usahawan tekun. Nampak, kita bukan saja semata-mata bagi pembiayaan, tuan-tuan puan. Malah kita menyediakan khidmat bimbingan dan sokongan kepada para usahawan. Yang ketiga, mewujudkan komuniti dan jaringan usahawan. Bayangkan sekarang ni kita dah hampir mencecah 500,000 usahawan tekun di seluruh Malaysia. Hampir 500,000 tuan-tuan dan puan. So mewujudkan komuniti jaringan usahawan yang sangat luas melalui usahawan tekun sedia ada. Kemudian yang keempat, memupuk budaya keusahawanan dan menabung dalam kalangan usahawan. So disimbolik nama tekun tu sendiri, kita ada maksud tekun tu ialah tabung ekonomi kumpulan usaha niaga. Dia punya konsep mudah je. Konsep dia sangat mudah, iaitu meminjam sambil menyimpan. So kita ada konsep menabung di sini, tuan-tuan puan. Alright. Kita tengok sedikit pejabat operasi kita. Pejabat kita beroperasi di setiap negeri. Kita ada 14 pejabat negeri. Kemudian kita ada pejabat cawangan. Di 165 pejabat cawangan meliputi 222 kawasan parlimen di seluruh Malaysia, tuan-tuan puan. So sangat mudah dan hanya melalui pejabat tekun cawangan di setiap parlimen. So warga kerja kita, manpower kita 1,289 orang seluruh Malaysia lah. Ini adalah pecahan peta kita di setiap parlimen dan setiap negeri kita. Kalau di Selangor, macam saya in charge Selangor, kita ada 22 parlimen dan kita ada 12 pejabat tekun cawangan. So kalau pejabat tekun cawangan, pejabat negeri Selangor, kita beroperasi di Shah Alam lah. Alright. Okey, kita tengok sedikit transformasi perniagaan, tuan-tuan dan puan, melalui pencapaian tekun kita. Pencapaian tekun kita bermula 1998 hingga 31 Mac 2021, tuan-tuan dan puan. Kita tengok jumlah penyaluran pembiayaan yang kita lah salurkan kepada anda. 6.48 bilion nilai pembiayaan dikeluarkan kepada para usahawan di seluruh Malaysia. Bayangkan, kita dah 6.4 bilion kita telah menyalurkan pembiayaan, dan kita telah melahirkan 639,923 pembiayaan dengan nilai jumlah orang usahawan 477,0482 orang usahawan di seluruh Malaysia ni. Saya kata nilai hampir 500,000 usahawan di seluruh Malaysia, bilangan pembiayaan dan bilangan usahawan. Dengan nilai dana yang diterima oleh pihak kerajaan kepada tekun. Pihak tekun menerima dana daripada pihak kerajaan hanya 3.71 bilion. Kenapa saya sebut hanya? Dengan hanya 3.71 bilion dana diterima, kami menyalurkan 6.48 bilion. Nampak tak kat situ? So dengan nilai bayar balik kita, Alhamdulillah, 5.11 bilion bayar balik telah diterima melalui pejabat tekun di seluruh Malaysia. Alright. So ini pencapaian 2021 dengan nilai 24 juta 296 ribu dengan nilai 3,285 orang pembiayaan. Ini adalah nilai pada tahun 2021 pencapaian kita, insya-Allah. Kita tengok kumpulan sasar usahawan yang kita sasarkan. So transformasi kita sasarkan kepada usahawan-usahawan Bumi Putra khususnya. Dan selain pada Bumi Putra, kita ada juga dana khas untuk kaum India. Kita panggil skim SPUMI. Nanti saya akan terangkan dengan lebih detail skim SPUMI. Selain Bumi Putra, kita ada juga tolong kaum India. Untuk skim SPUMI. Kemudian kita ada usahawan informal. Usahawan informal ni adalah satu bantuan kepada mereka yang baru nak menjinak-jinak perniagaan di luar sana. Wak Imam berniaga tepi jalan, Wak Imam berniaga online di rumah, yang tak ada SSM, yang baru nak menjinak perniagaan, kita ada sediakan satu skim untuk mereka. Kita panggil skim informal. So nanti saya akan terangkan lebih detail. Kemudian usahawan mikro juga. Usahawan mikro di luar sana juga kita sasarkan untuk kita bantu. Dan kumpulan fokus khas. Fokus khas ni adalah seperti golongan belia, kumpulan petani, kepada para tentera, kepada para pesara. Semua kita bantu kumpulan khas, kepada OKU, orang asli, semua kita bantu di dalam kumpulan fokus khas ni. Kemudian khususnya usahawan B40.
wajiblah kita tolong insya-Allah. So ini adalah sasaran kita untuk mensasarkan usahawan yang kita salurkan insya-Allah. Tengok bidang tumpuan yang kita cuba bantu. Yang pertama, memperluaskan akses dan bantuan pembiayaan. So kita memperluaskan akses bantuan pembiayaan. Kalau ikutkan banyak lagi agensi-agensi yang terlibat seperti MARA, kita ada PUNB semua. So ini adalah kita memperluaskan lagi bantuan-bantuan pembiayaan di dalam Malaysia ni insya-Allah. Yang kedua, memperkasakan program capaian. Ini adalah kita punya bidang tumpuan. Dan yang ketiga, program latihan dan pembangunan kapasiti. So di dalam tekun juga kita ada jabatan latihan untuk membantu para usahawan di luar sana yang dah menjadi usahawan tekun. Khususnya kena menjadi usahawan tekun dulu baru kita boleh bagi latihan kat situ. Dan yang keempat, kita tengok teknologi dan digitalisasi. Kita dapat juga grant daripada kerajaan melalui pelan-pelan kerajaan untuk kita bantu teknologi dan digitalisasi kepada para usahawan tekun khususnya. Dan yang kelima yang terakhir adalah akses pasaran. Ini yang kita nak pastikan bidang tumpuan pada usahawan tercapai insya-Allah. Ini sedikit sasaran 2021. Kita tengok mewawarkan kepada anda. Sasaran pada tahun ini 2021 tekun mensasarkan 500 juta dana yang diperuntukkan dengan nilai 36,000 usahawan yang untuk dilahirkan pada tahun 2021. Sekarang ni kita dah bulan Julai betul. So kita ada separuh bulan lagi untuk kita capai sasaran ni. So mana-mana usahawan di luar sana, segeralah pergi ke pejabat tekun insya-Allah. So itu adalah antara informasi yang tekun boleh bantu para usahawan di luar sana insya-Allah. Alright. Okey, baiklah. Okey, dengan ciri-ciri penyediaan yang tekun berikan, boleh Encik kongsikan antara skim yang ditawarkan pada golongan belia terutamanya yang telah memulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Silakan Encik. Alright. Terima kasih. So next, tengok sebelum kita terangkan skim, jenis-jenis skim yang tekun tawarkan, kita tengok ciri-ciri produk dulu. So ciri-ciri produk yang kita tawarkan yang saiz pembiayaan kita bermula serendah 1,000 hingga maksimum 100,000 tuan-tuan. So ni adalah saiz pembiayaan yang kita tawarkan. Dan tempoh pembiayaan kita bermula 6 bulan sehingga maksimum 10 tahun. Dengan kadar keuntungan ataupun cas pengurusan kita hanya 4% setahun. Kecuali skim kontrak I. Skim kontrak I ni kita cas secara bulanan selama 6 bulan. So untuk skim yang lain kita hanya cas 4% setahun, iaitu cas pengurusan kita. Kemudian kita ada saving ataupun simpanan tuan-tuan. Simpanan ni lah kata yang kita punya konsep menabung tadi. Simpanan tuan-tuan kita ada 5% setahun. Adalah simpanan sekiranya tuan-tuan dah habis bayar nanti dengan tekun, kita akan pulangkan balik simpanan yang ada ni insya-Allah. Cara saluran pembayaran kita, kita melalui cara banyak, melalui cara bank, mobile apps, bank yang dilantik, cek cara tertunda, perbankan internet, CDM, Pos Malaysia, Molpay, terminal, debit card dan e-mandate. Maksudnya cara pembayaran tu sangat mudah. Semua di hujung jari je tuan-tuan. So ni adalah ciri-ciri produk sebelum kita nak terangkan dengan skim. So ni adalah produk pembiayaan tekun nasional yang utama. Kita panggil skim-skim utama kita. Yang pertama iaitu skim yang tengah viral sekarang ni iaitu Teman Tekun. Sebab apa dia mudah? Sebab apa dia viral? Sebab skim Teman Tekun ni adalah skim yang paling mudah tuan-tuan. Mudah sebab apa dia tidak menekankan tentang penyata bank nak kena banyak ni banyak tu, kena cantik ke tak cantik. Teman Tekun ni cukup 5 orang, insya-Allah tuan-tuan boleh buat wujudkan skim Teman Tekun ni dengan nilai maksimum kita bagi seorang 10,000 untuk pinjaman pertama. Maksudnya kalau seorang 10,000 dalam 5 orang ahli kumpulan tu semua dapat 10,000 insya-Allah. Ni untuk skim Teman Tekun tuan-tuan. So yang kedua iaitu skim Tekun Niaga. Ini skim yang sangat-sangat viral. Sebab apa? Sebab ni semua orang nak mohon secara individu. Sebab ni pembiayaan secara individu, tetapi kita tekankan sedikit syarat tuan-tuan kena cantik statement bank di sini. So kita nilai yang kita bagi untuk Tekun Niaga ni bermula 11,000 hingga maksimum 100,000.
Sebab apa 11,000? Sebab kita untuk 10,000 ke atas, untuk 10,000 ke bawah kita bagi untuk skim teman tekun. Dia kena bermula dengan 11,000 hingga maksimum 1,000. Alright. So untuk yang skim yang ketiga, kita panggil skim kontrak I. Ni skim factoring. Kita panggil kontraktor kita di luar sana khususnya. Pembekalan. Dapat projek-projek daripada JSC, daripada kerajaan semua, kita ada nilai kontrak yang boleh ditawarkan dengan nilai pembiayaan sebanyak 100,000. Kemudian kita ada skim SPUMI. Ni kata tadi khusus untuk kaum India. Kita ada pembiayaan kepada masyarakat India, skim pembiayaan untuk masyarakat India. Kemudian kita tengok skim program khas. Di bawah program khas ni kita ada banyak jenis skim di bawahnya. Kemudian kita ada skim terbaru iaitu kumpulan fokus. Bagi pembiayaan kepada kumpulan fokus ni banyak. Seperti OKU, orang asli semua. Nanti saya akan terangkan lebih detail lah, insyaAllah. Ini tadi saya terangkan untuk skim teman tekun, anda kena cukup 5 orang ahli untuk melayakkan anda memohon skim teman tekun. Tak kira lelaki atau perempuan boleh campur. Tapi kalau boleh tak nak, kalau bukan boleh, memang seboleh-boleh tak ada ahli keluarga dalam satu kumpulan tu. Tak nak ada mak ayah, adik-beradik dalam keluarga tu. Kalau ada rakan-rakan sekitar anda di situ, buat satu kumpulan, anda boleh buat skim teman tekun ni. Maksimum kita bagi 10,000, kemudian pinjaman kali kedua kita bagi maksimum 20,000 tuan-tuan. Ni untuk skim teman tekun. Alright. Kemudian skim tekun niaga. Skim tekun niaga adalah berkonsepkan pembiayaan secara individu tanpa sebarang cagaran. Kelompok usahawan yang disasarkan adalah kategori B40 dan M40 dan lain-lain lagi. Pembiayaan kita bagi maksimum sehingga 1,000, fokus kepada kesinambungan daripada produk teman tekun tadi. Maksudnya daripada skim teman tekun tadi dia pinjam 10,000, lepas tu pinjam yang kali kedua 20,000 dan kali ketiga kita offer untuk tekun niaga sehingga maksimum 100,000 tuan-tuan. Okey, untuk tujuan lain adalah modal tambahan dan keperluan pembelian peralatan ataupun stok dan bahan-bahan mentah. Kumpulan sasar kita B40 dan M40 dan pembiayaan berulangan. Tiada had dengan syarat tuan-tuan. Rekod bayaran balik dengan baik. Maksudnya kalau tuan-tuan buat bayar balik dengan baik, tekun akan offer lagi pembiayaan ni. Dia tak ada had tuan-tuan. Boleh pinjam sampai lebam. Kita panggil tak ada had berulang kali. Alright. Okey, ni skim kontrak I. Ciri-ciri dia adalah pembiayaan sehingga maksimum 1,000 ataupun nilai kontrak tidak melebihi 6 bulan. Maksudnya tempoh kontrak kerja tuan-tuan. Kontrak kerja tuan-tuan tak boleh lebih 6 bulan. Ni maksudnya untuk projek-projek kecil seperti pembersihan. Bolehlah projek bawah 6 bulan ni kita boleh offer. Dan pembiayaan sehingga 80% daripada nilai kontrak. Maksudnya kalau tuan-tuan dapat nilai kontrak tu bernilai 100,000, kita bagi 80%, maksudnya 80,000 tuan-tuan. Kemudian kadar keuntungan kita ataupun cas kita cas 1.5% sebulan sehingga maksimum 6 bulan saja tuan-tuan. So ni kepada mereka kontraktor-kontraktor yang mendapat kontrak kerja daripada kerajaan persekutuan, daripada kerajaan negeri, daripada agensi kerajaan, badan kanun dan JSC boleh layak mohon untuk skim kontrak I ni. Alright. Kemudian kita tengok skim SPUMI tadi, skim pembiayaan SPUMI, skim iaitu skim pembiayaan usahawan masyarakat India, merupakan skim khusus untuk masyarakat India bagi mendapatkan pembiayaan untuk menjalankan perniagaan. Kita bagi sehingga maksimum 100,000 untuk skim SPUMI ni. Alright. Okay, itu adalah jenis-jenis skim yang kita tawarkan dan ciri-cirinya. Itulah untuk menjawab soalan. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik. Sangat detail ya penerangan Cik. Okey, sebelum saya teruskan kepada soalan seterusnya, saya mintalah ramai-ramai yang viewers yang tengah tengok ni, sila share link live kita hari ni supaya makin lebih banyak ramai orang akan tengok live ni dan dapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Okey, berbalik kepada keadaan pandemik sekarang. Pastinya ramai usahawan yang terkesan. Jadi boleh tak Encik kongsikan inisiatif tekun yang khas untuk mereka yang terjejas? Silakan Encik. Alright, thank you. So kepada mereka-mereka yang terjejas, so kalau tengok tahun 2021, Tekun sendiri menghujudkan satu program ataupun aktiviti tahun 2021 dengan menghujudkan skim-skim baru yang kita offer kepada anda di luar sana, insyaAllah. Yang pertama kita tengok mereka runner kita, rider-rider di luar sana, kita ada wujudkan satu skim. Kita panggil program Tekun Mobile Planner 4.0. Ini kepada mereka yang dah register
dengan syarikat e-hailing seperti Foodpanda, GrabFood, Lalamove, Bungkusit, semua melayak mohon untuk skim tekun mobile planner ni. Dengan nilai kita bagi RM10,000 untuk tujuan pembelian motosikal tuan-tuan. So ni adalah untuk mereka-mereka yang ramai rata-ratanya Bumi Putra menjadi runner ataupun riders syarikat e-hailing di luar sana. So boleh mohon untuk skim mobile planner insyaAllah. Dan kemudian kita ada skim tekun industri sukan kepada mereka para belia yang dah menjalankan perniagaan industri sukan yang terjejas. Kebanyakan industri sukan pada musim COVID pandemik ni sangat terjejas. Mereka tak boleh beroperasi seperti gym, pusat futsal dan segala-galanya semua tak boleh beroperasi, so mereka terjejas. So kita ada skim untuk bantuan kepada mereka, kita panggil skim tekun sukan. Ini adalah kerjasama pihak tekun dengan KBS, Kementerian Belia Sukan, bagi menggalakkan atau membantu para industri sukan di luar sana. Kemudian kita ada skim spin. Ini kata yang saya terangkan tadi, skim informal. Kepada mereka usahawan-usahawan yang baru nak jinak dalam perniagaan, yang menjalankan perniagaan yang tetapi tidak berdaftar dengan SSM. Orang kata baru nak berjinak dalam perniagaan, SSM pun tak sempat nak daftar. So yang ni kita bagi satu skim khas untuk mereka, kita panggil skim spin dengan nilai pembiayaan sehingga maksimum RM5,000 sesuai kepada mereka yang berniaga online di rumah, tak tahu nak buat apa, yang berniaga di bawah-bawah jalan, pastikan berniaga di tepi jalan, jangan berniaga di tengah jalan, takut kena langgar. Gitu. So pastikan mereka layak mohon untuk skim spin ni dapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan ataupun kalau di rumah tu daripada ketua blok, persatuan penduduk semualah. So ni untuk skim spin kepada mereka yang mula perniagaan, kita bagi maksimum RM5,000. Kemudian kita ada juga kerjasama dengan Perkeso. Kita wujudkan OBS Perkeso untuk skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, dihujukkan untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri. So ini adalah kerjasama pihak tekun dengan pihak Perkeso. Kemudian kita ada juga kerjasama dengan Pos Malaysia, program tekun Pos Planner. Kaki tangan pos yang berminat dan terpilih akan melaksanakan tugas-tugas penghantaran barangan berdasarkan kontrak kerja. So ini kepada mereka yang dah yang berpengalaman dengan bekerja dengan Pos Malaysia, kemudian nak keluar daripada Pos Malaysia, nak bekerja sendiri penghantaran tu. So mereka boleh melalui Pos Malaysia juga untuk memohon skim Pos Planner ni. Cuma setakat ni kita hanya pilot projek dahulu, kemudian kita akan offer kepada usahawan-usahawan luar di sana insyaAllah. So ni dalam projek pilot lagi insyaAllah. Dan kemudian yang terakhir, kita ada wujudkan program KPT Medek Siswa Planner kepada mereka siswa-siswi, memfokuskan kepada usahawan-usahawan siswa dan siswi yang masih menuntut di institusi pengajian tinggi yang berniaga secara kecil-kecilan. So yang ni juga tekun membantu, tapi dalam projek pilot hanya universiti ataupun pusat universiti kita pilih saja secara pilot projek. Kita tengok penambah baik sistem teknologi kita. Kita ada pemasaran online e-commerce yang onboard program usahawan sebagai merchant, kemudian online application. So kita juga boleh memohon secara online tuan-tuan. Pelaksanaan digital signature. Kemudian inisiatif lain yang tekun ada adalah kita wujudkan tekun mat tuan-tuan. Kita ada 4 outlet setakat ni di TBS, Ramasara, Jelatang dan Alor Gajah insyaAllah. So kita tekun mat, kita akan wujudkan banyak lagi cawangan-cawangan di luar sana. Kemudian kita ada tekun mat mobile. Kita ada 2 unit mobile untuk kita jadikan sebagai tekun mat. Kemudian kita juga ada Platinum Mall, hub pemborong di Kelantan. Kemudian yang terakhir adalah kita wujudkan Arahnu Tekun, pajak gadai Islamik melalui 11 cawangan di seluruh Malaysia kita. So kalau mereka yang ada mas juga boleh pergi ke Arahnu Tekun insyaAllah. So ini adalah program yang kita inisiatif pada tahun 2021 kepada mereka yang terjejas setakat ni insyaAllah. Okey, bagus ya semua tawaran program-program yang disediakan untuk mereka yang terjejas sebab pandemik ni. Okey, baiklah. Selain daripada skim dan inisiatif yang dibincangkan sebentar tadi, adakah Tekun mempunyai program-program khas yang boleh disertai oleh para usahawan graduan ataupun siswaza atau belia yang secara umumnya di luar sana?
Alright, thank you. Okay, untuk para belia ataupun siswaza, kita ada program-program khas insyaAllah. So kita tengok di bawah program khas, kita ada golongan terpinggir seperti golongan orang kurang upaya OQ, bekas banduan, penghuni pusat serenti, masyarakat Siam, dan orang asli. Ini adalah golongan terpinggir yang kita cuba bantu. Kumpulan kemudian di bawah program khas juga kita ada kumpulan fokus khas iaitu bekas tentera, para usahawan wanita, usahawan wanita kita ada wujudkan untuk memperkasakan wanita, kemudian kita ada siswa dan graduan dan belia khususnya. So ini adalah kumpulan fokus di bawah program khas. Saya tak akan terangkan secara detailnya satu persatu. Kemudian ini adalah program pembangunan usahawan siswaza kepada mereka yang dah graduate, yang dah ada diploma, yang ada degree, boleh layak mohon untuk skim siswaza ni dengan syarat mereka kemukakan sijil diploma mereka. Dengan nilai pembiayaan kita bagi maksimum RM50,000. Ni kepada mereka siswaza yang graduate, graduan boleh mohon untuk skim siswaza ni tuan-tuan. So sah laku sijil mereka 10 tahun. Kalau anda masih lagi dalam valid 10 tahun graduan tu, bolehlah mohon untuk skim siswaza ni insyaAllah. Kemudian kita ada program pembangunan usahawan profesional muda Bumi Putra. Ni golongan profesional. Kita ada golongan profesional seperti doktor, engineer, kita ada lawyer. Kepada mereka golongan profesional juga kita bantu tuan-tuan. So mereka ada skim khas kita panggil golongan usahawan profesional muda Bumi Putra untuk mohon. Contoh seperti doktor. Doktor mungkin penat dah bekerja dengan hospital kerajaan, penat. Kemudian mungkin mereka nak buka klinik sendiri. So dia boleh layak mohon skim profesional ni kepada mereka golongan profesional. Pastikan mereka ada sijil profesional kat situ. Alright. Kemudian kita ada program agropreneur muda kepada mereka golongan muda yang berminat mencucuk tanam dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan. Ni kita panggil aktiviti pertanian dan industri asas tani. Kita juga bantu untuk golongan agropreneur muda ni, insyaAllah. Kemudian tadi KPT sama yang saya terangkan tadi, KPT Medek Siswapreneur. Inilah skim-skim yang kita bantu kepada siswa-siswa dan siswi kepada mereka yang ada sijil ataupun mereka yang masih menetut di siswa. Cuma yang ni kita pilot project kepada hanya untuk Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Kemudian kita ada Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Universiti Tun Hussein On, Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak dan 11 politeknik serta kolej komuniti. Ini kita baru projek pilot tuan-tuan. Kemudian nanti kita insyaAllah kalau berjaya kita akan open kepada semua IPT dan IPTS yang lain, insyaAllah. Ini adalah program memperkasa golongan wanita. Kita ada Temanita, kita panggil konsep Temanita, menyalurkan pembiayaan kepada usaha wanita dari kalangan suri rumah serta ibu tunggal yang menjalankan perniagaan. Skim ni khas untuk para wanita tuan-tuan. Kita wujudkan Temanita kat sini. Alright. Kemudian tengok program pembiayaan kepada komuniti lain. Menyalurkan pembiayaan kepada komuniti lain seperti masyarakat Siam, orang asli, golongan orang kurang upaya, bekas manduan dan pusat serenti. Kaedah pelaksanaan adalah menggunakan syarat sama seperti pembiayaan yang skim-skim yang lain. So kita bantu juga kepada golongan-golongan orang asli dan golongan orang kurang upaya. Alright. Ini juga pembiayaan kepada usahawan bekas tentera. Menyalurkan pembiayaan kepada usahawan khusus kepada bekas Angkatan Tentera Malaysia, darat, udara, laut. So ini juga kita wujudkan untuk skim-skim baru. Skim seterusnya adalah skim pembiayaan industri sukan. Seperti mana saya terangkan tadi. So para industri sukan yang terjejas pada waktu ni, mereka boleh mohon untuk skim industri sukan ni. So ini adalah kerjasama pihak tekun bersama KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Ini yang saya terangkan juga tadi, skim pembiayaan sektor informal kepada mereka yang baru nak jinak kecil-kecilan dan perniagaan yang tak ada SSM. Layak mohon skim informal ni. Ataupun kita panggil skim SPIN. Untuk dengan nilai pembiayaan kita bagi maksimum RM5,000. Alright. So seterusnya kita tengok seperti juga yang saya terangkan tadi, Mobile Tekun Planner. Tekun Mobile Planner 4.0. Yang ni juga kita bantu kepada runner-runner ataupun rider-riders kita, GrabFood, Foodpanda, Bungkusit,
Mr. Speedy, Lalamove, Zepto Express, Mat Dispatch, My Makan, Malakat Delivery, kepada semua syarikat-syarikat hailing yang ada, insyaAllah. So kita bagi maksimum 10,000 bagi mereka untuk pembelian motosikal ataupun 2,000 dengan nilai 2,000 untuk baik pulih motosikal anda. Okey, so ni adalah postpreneur. Saya dah terangkan juga tadi untuk menyalurkan kepada pengusaha perkhidmatan penghantaran barangan, menyalurkan pembiayaan secara sehingga 20,000 bagi tujuan baik pulih kenderaan dan sehingga maksimum 50,000 bagi pembelian van atau lori bagi tujuan penghantaran barangan. Ini kepada mereka kerjasama antara Tekun dengan Pos Malaysia. Okey, itu adalah inisiatif yang kita tawarkanlah untuk para usahawan di luar sana, insyaAllah. Banyak sebenarnya ya program khas yang disediakan untuk banyak. Banyak. Cumanya mungkin masyarakat kita ni tak berapa arif tentang program-program yang disediakan oleh pihak Tekun ni. Mungkin ada juga yang tak tahu kata ada pihak Tekun yang boleh membantu perniagaan mereka. Ya, betul. Melihat kepada kepelbagaian aspek penyediaan bantuan skim, bolehkah Encik kongsikan fungsi tawaran dan kelebihan skim pembiayaan perniagaan, terutama sekali dalam konteks usahawan graduan ataupun belia? Silakan. Okey, kita tengok kelebihan dia tadi samalah seperti objektif Tekun sendiri. So objektif Tekun kita adalah menyediakan pembiayaan mikro yang mudah, cepat dan mesra usahawan. So kita tidak tekankan tentang usahawan kena sediakan paperwork tebal-tebal, nak kena ada penjamin, kena ada cagaran. Kita menyediakan pembiayaan sangat mudah, secara mikro dan cepat. Kemudian yang kedua, menyediakan khidmat bimbingan. Yang ni paling penting tuan-tuan. Kita jangan nampak ada di kalangan usahawan di luar sana yang jenis sombong. Sombong tu maksudnya apa? Mereka ada modal dan mereka kata saya tak perlu pun bantuan daripada agensi kerajaan ni sebab saya ada modal saya sendiri. So dia bergeraklah secara solo dengan modal dia untuk menjalankan perniagaan. So ruginya kat situ lah. Bila mana mereka tak mohon dengan Tekun ataupun dengan agensi terlibat. So kita tak ada, selain pada kita offer pembiayaan, kita ada menyediakan khidmat bimbingan. So bimbingan ni kita bantu kepada mereka yang menjadi usahawan Tekun saja. Itu maksud dia. Bimbingan dan sokongan kepada para usahawan, insyaAllah. Kemudian mewujudkan komuniti dan jaringan usahawan. Kita nak berniaga ni kita tak boleh syok sendiri tuan-tuan. Kita kena ada mewujudkan satu komuniti yang jaringan yang sangat luas. Di dalam Tekun tu sendiri, bila mana kita mewujudkan satu seminar di dalam dewan, hampir 1,000 orang usahawan dalam tu pun kita boleh buat networking, mewujud komuniti kat situ sebenarnya. Dan yang terakhir adalah memupuk budaya keusahawanan dan menabung dalam kalangan usahawan. Ini adalah objektif yang seperti mana saya terangkan tadi. Kita tengok bidang tumpuan juga, memperluaskan akses dan bantuan pembiayaan. So maksudnya seluas-luas bantuan pembiayaan kita memudahkan akses kepada anda di luar sana. Yang kedua, memperkasakan program capaian. Yang ketiga, kita tengok program latihan dan pembangunan kapasiti. Dan yang keempat, teknologi digitalisasi. Kita banyak bantu kepada usahawan Tekun. Maksudnya usahawan khas yang meminjam dengan Tekun kita bantu. Kita ada grant digitalisasi untuk bantu mereka. Kemudian kita ada akses pasaran yang luas dalam Tekun tu sendiri, insyaAllah. So kita tengok yang Tekun dapat grant. Kita bekerjasama, dapat grant daripada pelan-pelan kerajaan. Kita mewujudkan satu program pemasaran online usahawan Tekun. So ni kita ada satu grant khusus kepada mereka yang dah menjadi usahawan Tekun, tuan-tuan. Ingat dah menjadi usahawan Tekun. Maksudnya mereka-mereka yang tak jadi usahawan Tekun tak dapatlah peluang ni. Kat situ kita nampak betapa pentingnya bantuan ataupun inisiatif kerajaan, agensi-agensi ni kepada para usahawan. So program pemasaran online ni kita adalah hasil daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK dengan peruntukan dana grant sebanyak 3.0 juta bagi melaksanakan program pemasaran online kepada usahawan Tekun. Nampak kepada usahawan Tekun di situ. Usahawan yang terlibat akan diberikan latihan dan bimbingan pemasaran online serta platform digital dengan kerjasama InScan, MyNick dan Maxis, tuan-tuan. Ini 3 agensi ataupun platform yang kita cuba bantu. Sasaran peningkatan jualan perniagaan 2,030 orang usahawan sebanyak 20% nilai jualan mereka kita akan bantu. So kita tengok pecahan program pemasaran ni. Kita tengok kalau melalui kerjasama dengan InScan, kita hantar peserta 1,000 orang usahawan. Melalui program dengan MyNick, kat situ ada pecahan pakej 3.
asas pemasaran digital advance, pendaftaran pemasaran digital. Kita hantar usahawan tekun-tekun bersama Mynic juga. Kemudian yang terakhir kita ada program digitalisasi PKS bersama Maxis. Yang ni kita hantar 176 orang usahawan. Dengan nilai semua yang KPI kita adalah 2030 orang usahawan untuk program online usahawan tekun ni. So ni adalah bantuan dia. Kemudian kita tengok akses lain. Kaedah bayar balik kita mudah tuan-tuan. Kepada mereka yang dah jadi usahawan tekun, kita wujudkan satu tekun pay, apps yang mudah nanti akses untuk buat pembayaran secara mudah melalui online je. Tengok, Tekun Pay ni adalah aplikasi mudah alih untuk peminjam bagi mendapatkan informasi dan servis dalam talian. Barang balik cek online, maklumat pembayaran seperti baki pembayaran semua boleh tengok melalui handphone je. So kita ada apps Tekun Payment, Tekun Pay. So itu adalah kita punya transformasi perniagaan bersama Tekun Nasional lah. Okey. Kita lihat kat sini banyak soalan dah makin banyak. Okey, kita minta semua viewers kalau ada sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan tajuk hari ni, sila nyatakan kat ruangan komen. Penuhkan, meriahkan ruangan komen ni. Okey. Dengan kelebihan, kita teruskan Cik. Dengan kelebihan yang tersendiri, pastinya Encik boleh ceritakan juga tahap keberkesanan skim yang ditawarkan kepada para usahawan dan usahawan graduan ataupun belia, sekaligus contoh-contoh perniagaan yang pernah bersama tekun yang famous mungkin. Silakan Cik. Okay, kalau ikut pada sektor perniagaan sebenarnya kita meluas. Setakat ni sektor kita menyeluruh tuan-tuan. Bidang perniagaan yang kita tawarkan semua sektor. Dalam bidang pertanian dan perikanan, IAT dan peternakan, dan bidang perkhidmatan. Ini yang paling famous sekali adalah bidang perkhidmatan tuan-tuan. So kemudian kita tengok bidang peruncitan ataupun pemborong dan pemasaran serta pengedaran. So ni adalah bidang juga yang sangat famous yang ada di dalam usahawan tekun kita. Kemudian kita juga ada usahawan dalam bidang pembuatan. Kita ada ukiran kayu, kita ada cenderamata pun sama dalam bidang pembuatan. Kemudian yang terakhir adalah sektor kontraktor kecil. Pun ni adalah 5 bidang yang famous yang ada dalam di kalangan usahawan tekun di seluruh Malaysia bagi menyertai pembiayaan dengan tekun, insyaAllah. Okey, kita dah sampai ke soalan terakhir ya Cik. Okey, seterusnya harapan pihak tekun dalam usaha meningkatkan keyakinan para usahawan, terutama sekali graduan yang sedang berjinak-jinak dalam dunia usahawan terhadap keperluan untuk sesuatu perniagaan ditambah baik supaya ianya tidak berada di takut yang sama tanpa sebarang perkembangan. Silakan Cik. Alright, so apa yang kita mengharapkan para usahawan di luar sana alert tentang apa pelan-pelan kerajaan tawarkan kepada anda daripada pelan pertama kita COVID pelan pertama daripada pemekasa kita panggil, lepas tu kita ada dana permai. Kita tengok program-program pelan-pelan kerajaan ni kita dapat peruntukan banyak daripada kerajaan melalui agensi-agensi terlibat. Nampak melalui agensi-agensi terlibat. So maksudnya usahawan ni dia nak tak nak, suka tak suka, dia kena melalui agensi-agensi yang terlibat. Kita tengok melalui program ataupun plan permai, tekun mendapat peruntukan 20 juta untuk memperkasa golongan wanita, 5 juta untuk program pembiayaan kepada komuniti lain, 30 juta untuk program bekas tentera tadi, 15 juta untuk pembangunan usahawan masyarakat India. Dan yang terakhir adalah 20 juta untuk industri sukan. So kita dapat peruntukan daripada pelan permai pada tahun ni. Kita tengok wujud lagi pelan-pelan yang lain seperti pelan pemekasa. Yang pertama kita wujudkan skim sektor informal tadi. Kemudian kita wujudkan program Pombapreneur 4.0 dengan program Postpreneur dengan nilai sasaran 60 juta keseluruhan pada pelan pemekasa ni. So yang ni semua kena melalui agensi-agensi yang terlibat tuan-tuan, khususnya tekun. So kalau bagi mereka yang kadang-kadang mereka ni tak tahu mereka ni usahawan ke, mereka ni usahawan mikro ke, mereka ni peniaga ke kan. So mereka tak tahu bila mana dana ni dah habis, mereka baru terkejar-kejar mencari. Bila kita kena alert bila mana kita rasa kita berniaga walaupun kecil
apa saja pelan-pelan kerajaan tu kita kena ambil tahu kat situ, insyaAllah. Bila mana saya dengar pelan-pelan daripada kerajaan menyebut tentang usahawan, kita ni yang bekerja makan gaji ni saya cemburu, tuan-tuan. Sebab apa? Banyak semua bergantung memberi bantuan tu kepada para usahawan di luar sana, bukan para pekerja seperti kami. So kami rasa cemburu kepada mereka yang tak grab tu, itu yang rugi kat situ. InsyaAllah. So itu adalah kita punya daripada pelan, dan terbaru kita dapat pelan pemulih. Pelan pemulih juga kita dapat peruntukan dana lagi 100 juta, yang tu kita akan buat untuk geran digitalisasi kepada para usahawan. So kepada mereka yang belum jadi usahawan tekun khususnya, tolonglah bergegaslah pergi ke pejabat tekun cawangan berhampiran bagi mendapatkan web untuk kita bantu selain pada pembiayaan tu sendiri. Selain pada pembiayaan, kita bantu dalam bidang-bidang lain, daripada bidang pemasaran, dari bidang accountant kita ada konsultan luar yang kita bantu untuk anda melancarkan lagi perniagaan anda, insyaAllah. So itu adalah program-program yang usahawan di luar sana perlu tahu, betapa pentingnya pelan-pelan kerajaan untuk membantu anda di luar sana, insyaAllah. Okey, sangat padat dia perkongsian yang Cik bagi. Okey, sebenarnya mungkin kita bolehlah kita daripada perkongsian ni kepada semua penonton-penonton yang tengok perkongsian hari ni, saya seru supaya sebarkan apa yang segala manfaat yang Cik dapat, Tuan Puan dapat daripada perkongsian hari ni. Mungkin ada peniaga-peniaga yang tak tahu kata tekun ni boleh banyak skim yang boleh dibantu, boleh membantu semua peniaga-peniaga di luar sana. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan sesi Q&A daripada penonton. Boleh tahan banyak jugalah. Okey, boleh Cik Penny? Boleh, sila. Daripada Cik Muhammad Fazli. Adakah setiap perniagaan layak memohon satu sahaja skim pinjaman daripada tekun? Okey, silakan Cik. Okey, so kepada mereka yang dah meminjam skim-skim yang kita tawarkan, untuk mohon skim lain seperti kontrak I saja dibenarkan. Maksudnya mereka ni golongan kontraktor, golongan kontraktor mendapat satu projek, projek bernilai 50,000 contoh. So dengan nilai 50,000 projek tu kita bagi 80% di situ. So sekiranya dah habis projek ataupun dalam tempoh tu belum lagi habis projek dia, belum habis bayar lagi, dia nak mohon skim lain. Yang tu boleh. Kepada mereka yang usahawan-usahawan bagi skim kontrak I je boleh. Untuk skim-skim lain tak boleh. Kepada yang dah mohon skim tekun niaga, yang dah mohon skim teman tekun, skim spin, mereka kena selesaikan pinjaman sedia ada dulu. Ataupun dengan syarat untuk pinjaman overlapping, mereka kena sekurang-kurangnya selepas 2 tahun dengan kadar bayaran baki separuh, boleh layak untuk mohon overlap ataupun pinjaman bertindih kat situ. Okey. Maaf ya tadi ada gangguan bunyi. Okey, kita teruskan dengan saya harap dapatlah Cik Fazli jawapan tu dapat menjawab soalan Cik Fazli lah. Okay, sekarang kita teruskan kepada soalan daripada Encik Gaz Ali. Saya berniaga dengan kawan, tapi kawan dah kena blacklist. Kalau minta tekun untuk perniagaan saya ni, lepas ke? Macam mana tu Cik? Lepas ke ni? Okey, untuk Encik Ghazali Ali, okay. Kalau ikutkan boleh je hujukkan satu pendaftaran lain. Dia tak perlulah bersama dengan kawan yang dah blacklist, sebab kawan blacklist tu nanti dia akan efek kepada anda juga. So dia boleh buat satu SSM baru, buat je hujuk syarikat baru untuk diri anda untuk memohon dengan tekun. Kalau bersama dengan kawan yang blacklist ni, saya takut dia efek kepada anda juga. Blacklist ni susah nak buat pemilihan, tuan-tuan. Pastikan anda clear daripada kes-kes blacklist ni. So dia boleh je hujukkan satu SSM yang baru untuk memohon dengan tekun, insyaAllah. Tak ada masalah. Terima kasih Cik Nasir. Kerana berkongsi, saya harap Cik Ghazali dapatlah jawapan daripada soalan beliau. Okey, seterusnya kita teruskan dengan soalan daripada Cik Axel Leroy Timosius. Ada bantuan untuk yang nak berniaga franchise Dobi? Okey. Macam mana tu Cik? Ada tak?
Okey, untuk franchise, detail tentang franchise tu dia kena melalui agensi lain dah seperti PUNB. Tekun cuma bagi bantu pembiayaan. Maksudnya tuan-tuan perempuan kena deal dengan syarikat franchise tu dengan dah ada premis kedai Dobi tu, kemudian dah ada agreement dengan franchise tu untuk membiayai pembiayaan tu je Tekun akan support. Tapi kita support cuma maksimum 100,000 tuan-tuan. Kalau untuk Dobi ni saya difahamkan lebih 100,000. Tu tuan-tuan kena ingat lah. So Tekun bagi hanya pembiayaan 100,000. Kita ada agensi khas yang in charge untuk franchise ni. So boleh melalui PUNB. Sebab mereka in charge untuk franchise dan ada pembiayaan di situ. Tapi dengan Tekun boleh mohon, tapi kena pastikan anda dah layak dengan syarat anda dah ada lokasi perniagaan, dah deal dengan syarikat franchise tu, dan Tekun akan support bagi pembiayaan tambahan hanya 100,000 maksimum. InsyaAllah semoga menjawablah soalan tu. Okey, terima kasih atas soalan dan terima kasih atas jawapan. Kepada penonton-penonton yang ada soalan, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Sila nyatakan soalan anda di ruangan komen. Okey, seterusnya soalan daripada Encik Zainuddin Abu Khair. Saya berniaga sistem pembayaran tanpa tunai dengan hanya menyentuh kad debit atau kredit pelanggan ke handphone peniaga. Bagaimana saya nak memasarkan produk ini kepada semua peniaga di bawah Tekun? So mana tu cik? Boleh ke? So yang ni dia untuk bekerjasama ataupun memasarkan produk melalui peniaga-peniaga di bawah Tekun, dia kena jadi usahawan Tekun lah. Khususnya dia kena membuat pembiayaan dengan Tekun. Kemudian cara macam mana dia nak memasarkan perniagaan dia ataupun membantu networking beliau dengan usahawan-usahawan Tekun dia, kita akan bantu melalui satu seminar yang kita anjurkan. Kita ada seminar asas keusahawanan. Di situ kita ada konsultan daripada luar untuk membantu anda dalam bidang pemasaran, digitalisasi, dan kita akan bantu anda dalam bidang accountant secara basic, khusus asas pemasaran. So yang tu kita akan bantu tuan-tuan melalui seminar asas keusahawanan Tekun Nasional. So tuan-tuan kena menjadi usahawan Tekun dahulu. Baru kita boleh membantu dari sudut dalaman memasarkan produk anda di dalam peniaga-peniaga Tekun, insyaAllah. Okey, terima kasih Cik Zainuddin Abu Khair. Okay, seterusnya kita teruskan soalan daripada Cik Ahmad Zulfitri. Saya seorang runner freelance dan mempunyai SSM secara peribadi untuk saya melaksanakan tugas, tetapi tidak berdaftar dengan mana-mana syarikat e-hailing. Boleh ke saya memohon bantuan Tekun Mobilepreneur? Okey, untuk Ahmad Zulfitri, dia tidak boleh melalui Tekun Mobilepreneur. Dia boleh melalui skim perniagaan kita. Kita ada, kalau sebab dia ada SSM, dia ada SSM secara sah. So dia boleh melalui skim Teman Tekun, kita ada skim Tekun Niaga, ataupun kalau nak mohon secara spin pun boleh. Tak payah hantar SSM tu lah untuk pinjaman rendah sehingga RM5,000 ataupun nak lebih pada RM10,000, dia boleh mohon skim Tekun Niaga melalui SSM tu. Sebab dia secara freelance. Freelance ni dia satu perniagaan dia lah. Perkhidmatan dia adalah penghantaran juga. Tapi dia tidak melalui syarikat e-hailing, dia tidak boleh melalui Tekun Mobilepreneur. So dia boleh melalui skim-skim Tekun kita yang lain tu, insyaAllah. Semoga menjawablah, insyaAllah. Okey, insyaAllah menjawab soalan. Okey, soalan terakhir. Mungkin Cik Syuhaidi Al-Idrus tidak sempat join kita dari awal sesi. Jadi mungkin dia tanya soalan, macam mana nak masuk jadi usahawan Tekun ni? Boleh tak Cik explain yang paling ringkas sebab kita kesudukan masuk jadi. Silakan Cik. Okey, Suhaidi, nak jadi usahawan Tekun dia kena membuat pembiayaan dengan Tekun. Itu syarat dia. Sebab bila dia dah buat pembiayaan dengan Tekun, kita tak panggil dia peminjam Tekun, kita panggil dia usahawan Tekun. Nampak tak nama tu sangat glamour. Dah lah usahawan Tekun dah tu. Nampak kita nak melahirkan usahawan yang Tekun. So itulah tujuan dia. So dia kena dia kena memohon dengan Tekun apa jenis skim sekalipun yang ada Tekun tawarkan, barulah dia boleh jadi usahawan Tekun. Bila dah jadi usahawan Tekun, banyak lagi bantuan-bantuan yang kita bantu kepada para usahawan daripada digitally, pemasaran, seminar semua tu selepas dia menjadi usahawan Tekun. So bergegaslah
menjadi usahawan tekun di seluruh Malaysia anda. InsyaAllah. Okey, baiklah, saya kira cukup padatlah jawapan Cik dalam masa yang sangat singkat ni untuk soalan macam mana nak jadi usahawan tekun tu. Sangat laju, sangat padat, ringkas. Okey, baik, saya kira itu sajalah soalan daripada penonton. Rumusnya tajuk pada hari ini adalah mendedahkan kita tentang bantuan dan skim pembiayaan serta kelebihan melalui tekun, dan banyak lagi yang merangkumi tajuk kita pada hari ini, iaitu transformasi perniagaan anda bersama tekun. Dan untuk penonton semua, diminta untuk menjawab maklum balas pada pautan yang dipaparkan pada ruangan komen. Sila jawab ya. Mungkin dengan jawapan daripada maklum balas daripada tuan-puan, pihak kami boleh memperbaiki lagi mutu dan kualiti program kami ni untuk masa akan datang. Okey, oleh itu jutaan terima kasih kepada panel jemputan Cik Nasiruddin di atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Maaf kiranya ada yang terkurang daripada pihak Protege, dan tidak lupa juga sekalung terima kasih kepada penonton yang sangat aktif di ruangan komen dengan respon bersama kita, dan jangan lupa memberikan maklum balas dan cadangan anda semua di pautan komen yang disediakan. Okey, Cik, terima kasih sangat-sangat. Saya walaupun saya bukan usahawan tapi saya tertarik dengan penjelasan dan perkongsian yang diberikan. Banyak bersemangat nak jadi usahawan juga. Ya, tiba-tiba rasa nak jadi usahawan. Skim tekun sangat banyak ya, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, jangan takut-takut. Kalau ada terasa nak jadi usahawan, cuba. Tekun banyak skim yang boleh membantu anda semua. Okey, saya kira itu sajalah daripada pihak saya. Terima kasih Cik. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi jadi panel kami hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.